Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah melebihkan bangsa manusia. Kami tempatkan mereka di daratan dan di lautan. Kami bagi rezeki kepada mereka dengan rezeki yang baik-baik. Dan kami lebihkan sebahagian mereka berbanding sebahagian lain dengan beberapa kelebihan. Sadaqallahul azim. Terima kasih pengacara majlis Fadilatul Ustaz yang saya hormati Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Jumat Yasin, pengerusi Perikatan Nasional, yang bahagia sahabat saya Datuk Saifuddin, Datuk Sri Saifuddin, pengerusi Perikatan Nasional Negeri Pahang, yang bahagia Cikgu Zahid Mustafa, pengerusi Ummah, juga penganjur kepada program kita pada petang ini, bersama dengan Presiden Parti Perkasa Tuan Haji Syed Hassan, seluruh sah kepimpinan daripada NGO-NGO yang turut sama terlibat pada program kita pada petang ini, termasuk Al-Fadhil Ustaz Saudi Derani, pengerusi Sekretariat Anak Pahang Perantau, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, khususnya rakan-rakan sahabat-sahabat ahli parlimen yang berkampung di sini. Saya dengar cerita ahli parlimen Maran, sahabat saya tak balik kampung sebab isteri pesan jangan balik selagi tak menang. Ini kelebihan dia. Terima kasih banyak. Salatih dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, pertama saya ingin merakamkan penghargaan kepada ummah khususnya yang menjadi agensi NGO yang menghubungkan pelbagai NGO-NGO yang ada, yang berhimpun pada petang ini untuk melihat apakah peranan semua NGO kita dalam memenangkan Perikatan Nasional dalam pilihan raya kecil di Pelangai. Selepas pilihan raya umum, politik Malaysia terus sambung menyambung dengan pilihan raya negeri. Lepas pilihan negeri tak sempat habis, sambung pilihan raya kecil. Tak selesai satu pilihan kecil, sambung lagi dengan pilihan kecil di Pelangai. Tak sempat selesai Pelangai, diumum pula pilihan raya di Sarawak, di Dun apa? Jepak. Belum pun pilihan raya Jepak, Parlimen telah, mahkamah membatalkan keputusan pilihan raya di Kemaman, dan pas kita dah buat keputusan, kita tidak akan merayu. Bermakna satu pilihan raya kecil akan diadakan di Kemaman. Bermakna momentum semangat PN ni kita akan kekal sampai kita menaiki kerajaan, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, mood perubahan yang melanda negara dalam pilihan umum ke-15 bersambung dalam pilihan raya negeri 6 negeri. Walaupun kita tidak menang dalam 2 pilihan raya di Johor, tetapi undi yang meningkat berkali ganda, termasuk di Negeri Sembilan selepas sebelum itu, kita dapati momentum itu merupakan satu indikator, satu isyarat penting kepada rakyat Malaysia bahawa masa depan politik Malaysia berada di tangan Perikatan Nasional. Dan inilah realiti yang berlaku. Sebab itu pilihan raya kali ini di Pahang, di Pelangai, kita lihat hampir semua agensi turun. Sepatutnya tidak ada penglibatan agensi kerajaan dalam pilihan raya. Nampaknya kita minta supaya pihak SPR memantau penggunaan jentera kerajaan dalam setiap kempen. Saya dipahamkan di Pahang ini pun hampir semua daerah diarahkan turun untuk membantu kempen, walaupun tidak secara terbuka, tapi agensi-agensi segala mesyuarat dibatalkan untuk hadir berkampung di Pelangai. Dan kita tengok trend ini masih lagi berterusan, walaupun terang-terang bercanggah dengan peraturan Suruhanjaya Pilihan Raya. Apa yang penting kepada kita, mereka cuba pertahankan sebab
pertamanya di Bentong ini, inilah satu-satunya kursi yang masih lagi dipegang oleh Barisan Nasional. Ya. Yang lain semua dikuasai oleh PS. Ya. Dan kali ini juga Don Pelangai ini adalah satu Don yang separuh pada pengundi berada di 3 felda. Ya. Hingga fokus kepada 3 felda ni macam-macam. Ya, janjinya macam-macam. Saya sebut dalam satu CD kempen saya di Cemomoy. Musim ini tuan-tuan, apa saja yang rakyat minta lulus. Musim ini kalau minta sungai pun dapat. Ya, bukan jambatan, sungai pun lulus. Jambatan kita buat kemudian. Ya. Maknanya ini situasi yang sangat mendesak. Kenapa berlaku demikian? Satu masa dulu, felda adalah fixed deposit bagi UMNO Barisan Nasional. Saya bertanding felda. Ya, kali pertama tahun 1999 saya bertanding Don Jengka. Don Jengka ada 10 peti undi. 9 peti undi felda. Atas kertas memang payah kita menang. Tapi tahun 99 saya berjaya menang. Pilihan raya berikutnya mereka bagi sampai 15,000 seorang satu keluarga peneroka. Ya. Dan pilihan raya baru ni, pilihan raya ke-14, 15 menyaksikan felda bukan lagi menjadi kubu bagi Barisan Nasional. Kenapa berlaku demikian? Pertama, tak ada hala tuju felda. Almarhum Tun Razak telah berjaya meletakkan felda satu plan pembangunan kepada generasi pertama. Hal tuju berikutnya, itu tanggungjawab pemimpin kemudian lah. Untuk fikir apa yang perlu dibuat untuk generasi yang kedua, ketiga dan seterusnya di felda. Ya, sebab itu kita tengok plan hala tuju pembangunan masa depan felda tidak ada satu plan yang strategik, yang komprehensif. Apa nak buat kepada anak-anak peneroka felda. Yang jelasnya mereka hanya bina rumah generasi kedua. Tapi itu bukan penyelesaian. Ya, itu bukan penyelesaian. Sebab kita tahu satu keluarga peneroka felda, katakanlah 5-6 orang anak. Isu besar mereka ada 3. Pertama, isu tanah, pemilikan tanah. Siapa nak mewarisi tanah selepas itu? Sebab mereka tidak boleh bagi faraid. Ya, felda tak benarkan sistem faraid. Akhirnya diberi kepada pemegang amanah kepada wakil daripada keluarga tersebut untuk urus felda, urus tanah. Biasa felda akan urus dan dibahagikan hasil kepada warisi mati. Ya, tapi dia akan bertambah besar nanti. Ya, bila anak generasi pertama meninggal, lahir generasi kedua, ketiga, 10 hektar atau mungkin 100 orang ada penyelidikan atas tanah tersebut. Ni apa penyelesaian masa depan ke atas tanah tersebut? Yang kedua, peluang pekerjaan. Ya, dia statik. Satu keluarga dapat 10 hektar. 10 hektar pertama, jadi pertama okey. Jadi kedua, dah 20 orang anak, takkan nak bagi 10 hektar juga. Ya. Jadi ketiga, dah 30 orang anak, takkan nak bagi 10 hektar juga. Apa penyelesaian ekonomi dalam pelan pembangunan felda? Ya, sebab tu kita tengok, kegagalan ialah membangunkan sektor-sektor yang boleh menggerakkan sumber pendapatan peluang pekerjaan kepada generasi kedua, ketiga yang tidak berada di luar felda. Oleh kerana tak ada pilihan, mereka akhir keluar daripada felda. Sebab bila mereka keluar felda, 2 faktor, sama ada faktor akademik mereka berjaya, alhamdulillah, atau faktor tak ada tempat, akhir mereka terpaksa keluar, walaupun terpaksa merantau cari kerja di luar. Ya, sebab tak ada pelan konstruktif dalam pembangunan wilayah. Saya tak sebut mengenai felda lah. Ya, sebab kita pernah duduk dalam kerajaan, tansi kita telah hapuskan hutan peneroka felda untuk saya sedikit masalah pada waktu itu. Tapi pelan pembangunan ekonomi yang menyeluruh ke atas anak generasi kedua, ketiga. Ya, sebab kita ada felda wilayah. Sekurang-kurangnya di satu wilayah ada pelan pembangunan sektor ekonomi. Walaupun tidak semua felda. Ya. Dan yang besar, yang ketiga, yang dialami ialah penyelesaian masalah sosial yang kita semua akui. Masalah besar yang berlaku di felda ialah masalah sosial. Penagihan dadah, ya, kerosakan akhlak, sebahagian anak-anak peneroka felda yang terbiar. Dan ini menjadi masalah yang semakin serius. Saya lihat bahawa di peringkat awal dulu kita ada pegawai dipanggil pegawai serentak, pegawai agama serentak. Tapi selepas itu tak dilantik lagi. Hingga setakat ni pegawai agama serentak tak dilantik. Mungkin lepas ni dengan ceramah ni dia akan lantik lah. Ya.
Ya. Saya nak sebut bahawa pentingnya pegawai penyelia agama di peringkat itu untuk pelan bangunan. Saya pernah bincang kali ini dengan beberapa pihak di peringkat Felda. Isunya anak peroka kadang-kadang lebih tinggi ilmu berbanding yang pegawai. Ya. Contohnya mereka dah belajar ke Azhar, balik dengan PhD dan sebagainya. Ramai yang berjaya. Sepatutnya mereka digarapkan dalam menyediakan pelan pembangunan bagaimana untuk masalah sosial, masalah yang berlaku dalam Felda. Sahabat-sahabat sekalian, oleh kerana itu, sebahagian peroka Felda berada di luar. Ya. Dan bila mari pilihan kecil, kita akui bahawa tanggungjawab besar kita ialah macam mana untuk timbulkan kesedaran berpolitik di kalangan orang Melayu. Ya. Dia tahu, dia marah, tapi dia tidak terjemah. Ya. Dia marah, berapi-api marah. Balik mengundi, tak mengundi. Dulu daftar, dia tak daftar sebagai pengundi. Bila kita daftar automatik, peratus pulang mengundi, tuan-tuan tengok. Ya. Dipulai sampai tak sampai 50%. Makna dia tidak menerjemahkan kehendak pengundi sebenar di kawasan pulai. Ya. Kita letak target sekurang-kurangnya 75% ke atas peratus keluar mengundi. Sekurang-kurangnya satu indikator kepada orang ramai bahawa ini kehendak sebenar pengundi. Tapi kalau rendah, dia tidak menerjemahkan kehendak sebenar pengundi. Dia boleh jadi wakil lah, tapi separuh daripada rakyat tak mengundi dia. Ya. Jadi oleh kerana itu, kita perlu gerakkan usaha, panggil balik. Kita boleh hubung, tapi kita nak supaya mereka ada kesedaran. Balik mengundi. Jangan anggap satu undi tak penting. Jangan anggap pihak kecil ni tidak mengubah kerajaan negeri, tidak mengubah kerajaan persekutuan. Tak boleh. Ya. Sebab itu kalau pengundi-pengundi bukan Melayu, mereka daripada Singapura sanggup balik, daripada Australia sanggup balik, daripada New Zealand sanggup balik. Beribu tambang. Kenapa mereka sanggup bangkit? Kerana mereka tahu arti nilai satu undi. Ya. Dan kita bukan jauh pun, macam disebut oleh Cikgu Zahid tadi. Sejam setengah je daripada Kuala Lumpur. Ya. Boleh baliklah. Tapi yang penting ialah kesedaran. Ya. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat NGO, ya, memang kita harapkan tuan-tuan berperanan. Semua pihak harus ada peranan lah. Ya, berperanan untuk kena pasti jemput mereka, minta tolong mereka, balik juga mengundi. Saya ingat lagi almarhum Tok Guni Aziz disebut, sekalipun terpaksa merangkak, balik mengundi. Ya, sekalipun terpaksa merangkak, kena balik mengundi. Kerana undi kita bukan untuk 5 minit, bukan untuk 5 hari, bukan untuk 5 tahun. 5 tahun macam-macam boleh berlaku. Ya, tambah pula kita pilih wakil yang menggubal polisi, mengubah dasar. Ini bukan masalah cabang, masalah induk, masalah asas. Ya, maka kan itu kita harapkan insya-Allah, ya, saya ucap terima kasih banyak pada semua NGO yang dapat bersama petang ini. Tujuannya ialah satu, minum ni sambil-sambil je lah. Ya, sebab tu banyak air kosong pada air manis. Ya, sikit-sikit ni sekadar buat pemanis mulut saja. Ya, tapi yang penting ialah nak supaya tuan-tuan berperanan untuk pastikan anak-anak perantau kita dapat kita pastikan mereka balik mengundi pada pilihan raya nanti insya-Allah. Sekalian, di samping itu kita tengok di kawasan-kawasan, bukan hanya di Pelangai, banyak kawasan macam bila parti yang memerintah sama ni, Barisan Nasional, dia rasa kawasan tu kawasan selamat bagi dia. Kawasan yang tak perlu bimbang. Dia tak peduli apa pun tuan. Pembangunan ke, nak naik taraf jalan ke, nak baiki kemudahan rakyat ke, dia tak akan peduli. Pasal apa? Sebab dia yakin ini memang dah akan undi dia. Ya, buat apa pun, biarkan saja pun tak peduli pun, dia tetap jadi pengundi. Tuan-tuan tengok yang berlaku di Pelangai. Ya, kenapa demikian? Sebab kawasan selamat bagi BN. Ya, sebab tu dia tak peduli. Ya. Sekarang kita kena ubah sebab ada orang duk menganggap bahawa kalau kita nak pembangunan di Pelangai, kita kena ni parti kerajaan. Beritahu mereka sejak merdeka sampai sekarang, wakilnya BN. Kalau pembangunan, kononnya nakkan pembangunan, kena pilih parti yang menjadi kerajaan. Sebelumnya semua parti berlaku ke kerajaan. Kenapa tak buat? Sebab tu saya beritahu, kalau nak bangunan, undi bangkang. Bunyi pelik, tapi betul. Sebab tu kawasan bandar, semua pembangkang menang. Mana ada kawasan bandar, kerajaan menang? Ya, pasal apa? Sebab kita kena ubah cara berfikir. Kalau nak bangunan, sokong pembangkang. Ya, nanti ditanya macam mana pembangunan. Tuan-tuan tengok.
Saya di Don Ceka, saya menang Don Ceka. Ceka ni tak pernah dimenang oleh parti lain. Bila kita menang, jalan ditorap. Naik taraf semua. Pasal apa? Sebab kerajaan nak ambil balik semua tu. Dan dia ada penyelaras Don. Duit peruntukan pada kita, dia beri pada penyelaras. Ya. Jadi, kita buat report, dia tolong buat. Kita buat aduan timur, kita buat report, dia bagi tolong buat. Baguslah. Ya. Jadi, tanggungjawab mana-mana kerajaan. Tuan-tuan pergilah mana-mana kerajaan. Bukan Malaysia saja. Pembangunan adalah tanggungjawab kerajaan. Ada pun parti politik, kita harus lihat peranan dia dalam berbagai. Kalau lihat pembangunan tak akan maju kalau pembangkang menang, ini cara berfikir yang sangat tak betul. Ya, sebab tu negara maju sekalipun pembangkang tu tak ada. Ya, kalau fikir cara macam tu, patut negara maju, tak ada pembangkang lah. Sebab nak pembangunan, tak. Ya, kita harus lihat dalam sektor, setiap orang tu ada peranan masing-masing. Dalam konteks kita di Pahang, kita ada 17, kita nak capai 18 sebagai tekanan kepada kerajaan negeri. Dan saya pun baru dapat notis, kita baru dapat notis Dewan Negeri untuk kita kemukakan beberapa usul sebelum sidang akan datang pada bulan 11. InsyaAllah ada beberapa usul yang kita akan bawa. Nanti kita akan bincang di Perikatan Nasional Negeri Pahang untuk kita kemukakan pada kerajaan, kepada Dewan Negeri untuk kita bahas. Dan tuan-tuan boleh tengok, sayangnya sidang Dewan Pahang ni macam tertutup. Tak ada secara langsung, tak dibenarkan dibuat, tiada secara langsung, sampai rakyat pun tak tahu Dewan Negeri bersidang bincang apa, bahas apa, berapa peruntukan. Tak ada. Ya. Padahalnya kita 18, kita 17 pembangkang sekarang ni. Perbahasan kita, wakil-wakil kita sangat hebat dalam Dewan Negeri. Ya, sebab itu kita kena buat perubahan. Dan insyaAllah perubahan-perubahan ini kita yakin dapat kita gerakkan bersama. Tuan-tuan sekalian, saya respon sikitlah cadangan daripada Yang Bahagia dan Tuan Syed Hassan untuk lantik Tan Sri sebagai penasihat ekonomi. Sebenarnya Tan Sri Muhyiddin ni dia dah sebahagian pada kita. Ya. Tak lantik pun tak apa dah, sebab memang dah sebahagian daripada kita. Ya, jadi apa-apa kita bincang, sebenarnya Tan Sri sentiasa bersama kita dalam idea terpanggil. Cuma bila kita ambil Tun Mahathir dan siapa-siapa saja, sebenarnya ada faktor-faktor lain. Ada faktor yang tersurat, ada faktor tersirat. Setiap orang tu ada boleh bawa. Kita nak seramai mungkin orang bersama kita. Setiap orang tu ada dia punya penyokong dia, pengikut dia. Ya, Ayah Pim pun ada penyokong kan. Ya. Jadi orang yang berpengaruh begini, kalau kita boleh bersama kita, dia akan membina satu gelombang. Walaupun besar kecil bergantung pada kemampuan. Yang penting kita nak libatkan siapa saja, mari bersama Perikatan Nasional. InsyaAllah, siapa ada idea, ada pandangan, bukan saja dalam ekonomi, termasuk dalam sosial, hala tuju negara dan sebagainya, kita sedia. Untuk makluman, kita juga ada jawatan kuasa pemandu bagi negeri-negeri yang kita menangi. Satu steering committee yang kita wujudkan, dan idea yang kita bincang, kita bahas, kita bawa dalam Perikatan Nasional, kita endorse sebelum kita untuk kita laksanakan bersama, insyaAllah. Dan kita yakin hasil keyakinan rakyat inilah Perikatan Nasional mendapat sokongan sebegini besar di atas apa yang dipandu oleh Presiden, oleh pengurusi kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. InsyaAllah, mudah-mudahan kita berjaya dalam perkara kecil di Pelangai ini. Sirru ala barakatillah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.